نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Abu Talha di atas penganjuran juga kehadiran muslim-muslimat yang mudah-mudahan memeriahkan lagi majlis ilmu kita pada hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya. Jadi alhamdulillah, saya kira bermula daripada semalam kita telah pun mendengar perkataan dan sering kali diulang Isra' dan Mi'raj setidak-tidaknya sewaktu khutbah. Dan kalau di tempat saya tu memang khutbahnya Isra' dan Mi'raj. Dan saya yakin juga di beberapa tempat juga mengambil sempena. Kalau kita lihat pada tarikh hari ini dipilih sebagai tarikh Isra' dan juga Mi'raj, walaupun saya yakin dan percaya sebahagian besar muslim-muslimat yang hadir pada hari ini telah pun membaca buku tersebut ataupun setidak-tidaknya masa di sekolah pernah mendengar kisah Isra' dan Mi'raj. Dan bila kita baca buku ini secara sepintas lalu, kita tahu bahawa tidak ada satu tarikh yang khusus yang wujud dalam nusus syar'iyah menunjukkan bahawa adanya tarikh tertentu berlakunya Isra' dan juga Mi'raj. InsyaAllah kita akan bahaskan sebentar lagi. Jadi alhamdulillah kita berkumpul pada hari ini dan saya lihat antara majlis ilmu yang meriah. Mungkin dikarenakan cuti sekolah ataupun mungkin dikarenakan sempena berlakunya peristiwa ini. Asalnya daurah ini ingin diadakan 2 minggu lebih awal. Tapi memandangkan sebahagian besar daripada asatidzah sibuk dan sebagainya, akhirnya kita memilih tarikh ini. Dan alhamdulillah kebetulan tarikh Isra' dan Mi'raj itu daurahnya jatuh pada kalender kita. Okay. Walaupun seperti mana yang saya sebutkan tadi, tidak ada satu nas yang khusus menunjukkan bahawa adanya tarikh tertentu berlaku Isra' dan juga Mi'raj. Baik, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, kalau kita lihat pada buku tersebut, okay, saya kalau daurah ini saya suka berhenti setiap 45 minit, okay, untuk refreshment dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan berbicara ataupun berbincang berkenaan dengan buku ini sehingga lebih kurang 9.50. Ke 90 kita rehat 10 minit, kemudian kita akan sambung pada pukul 10 sehinggalah pada pukul 11 insyaAllah. Baik, saya rasa pengarang buku ini tidak perlu diperkenalkan, tertera kat situ, masyhur orangnya, Profesor Madya ataupun sekarang dah Profesor dah, Profesor Datuk Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Baik, mari kita pergi kepada senarai isi kandungan. Okay, senarai isi kandungan, apa kandungan buku ini? Pada muka surat pertama adanya mukadimah pengarang. Okay, adanya mukadimah pengarang, suka untuk saya bacakan dan ulas sedikit sebanyak berkenaan dengan mukadimah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Rozaimi. Kemudian pada muka surat yang kelima itu Isra' dan juga Mi'raj, peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai mukaddimah. Kemudian pada muka surat yang ke-9, latar belakang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pengarang pada muka surat 9 dan sampailah pada muka surat ke-38 sebenarnya menyebutkan beberapa perkara yang berlaku sebelum peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Dan kalau muslim-muslimat perhatikan pada buku tersebut, ada 4 peristiwa penting yang menarik untuk kita bahaskan, yang penuh dengan emosi. Kalau kita baca sendiri sekalipun, kadang-kadang kita boleh menitiskan air mata terhadap peristiwa-peristiwa ini. 4. Ada 4 peristiwa kita akan bahaskan. Dan pada muka surat ke-39, okay, bermulanya peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, penulis menyebutkan satu hadis yang panjang lebar berkenaan peristiwa berlakunya Isra' dan juga Mi'raj. Hanya satu hadis saja. Kemudian pada muka surat ke-59, peristiwa yang berlaku setelah Isra' dan juga Mi'raj. Nabi SAW ini bukan, kita tahu bahawa secara umumnya peristiwa Isra' dan juga Mi'raj itu merupakan satu bentuk tasliyah
hiburan kepada Nabi SAW setelah berlakunya 4 perkara tadi yang kita akan bahaskan. Pun begitu, setelah Nabi SAW pulang ke Mekah, tidak juga terlepas daripada ujian dan juga cubaan daripada kaum baginda sendiri. Jadi itu peristiwa yang penulis rakamkan pada muka surat 59. Dan pembentangan saya daripada muka surat 1 sampai muka surat 59. InsyaAllah pada muka surat ke-69, pengajaran isyarat hikmah peristiwa Isra' dan Mi'raj, serta muka surat 83, kisah-kisah yang sahih yang tidak sahih dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Setelah itu sesi ataupun soal jawab berkaitan peristiwa Isra' dan Mi'raj akan dibahaskan oleh Ustaz Adli. Baik, mari kita pergi terus ke muqaddimah pengarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya segala puji itu hanyalah layak bagi Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongannya dan kita memohon keampunannya. Kita memohon perlindungan daripada Allah, daripada kejahatan-kejahatan diri kita serta keburukan-keburukan amalan kita. Siapa yang Dia berikan petunjuk, maka tiada yang boleh menyesatkannya, dan sesiapa yang Dia sesatkan, maka tiada yang boleh memberikan petunjuk kepadanya. Saya bersaksi bahawa tiada sembahan yang benar melainkan Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Amma ba'd. Sirah Nabi ialah kisah-kisah yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kisah-kisah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah terdapat banyak sekali pengajaran dan tauladan yang kita boleh pelajari dan contohi untuk diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai hamba Allah Ta'ala. Penceritaan sirah Nabi telah dimulakan sejak zaman generasi sahabat radhiyallahu anhum. Lagi malah ada dalam kalangan mereka berpesan, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Cerita-cerita sirah ini merupakan warisan daripada generasi atas kamu semua. Oleh itu, jangan abaikan penceritaannya kepada masyarakat dan generasi seterusnya. Dan kalau kita perhatikan, di antara uslub Al-Qur'ani ataupun al-uslub Al-Qur'ani, bentuk penyampaian Al-Quran yang sering kita baca itu, sepatutnya kita baca setiap hari, adalah berbentuk kisah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan bentuk kisah? Ada beberapa faedah. Satunya, dengan kita mempelajari ataupun dengan kita membaca kisah-kisah ini, itu merupakan satu-satunya cara kita mengetahui apa yang berlaku pada umat terdahulu. Apa yang berlaku pada umat terdahulu merupakan salah satu bentuk ilmu ghaibiat yang kita tak tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Al-Quran ataupun melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita. Kalau tak, kita memang tak tahu. Itu satu. Ia merupakan bentuk penceritaan. Yang kemudiannya, kenapa perlunya bercerita? Tidak lain dan juga tidak bukan kerana permasalahan itu wujud daripada zaman berzaman. Cuma bentuknya berbeza. Contohnya kalau kita ambil kisah Fir'aun. Apa bentuk pengajaran kita boleh ambil daripada kisah Fir'aun? Orang yang takabur. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan dia itu dengan pelbagai kemewahan, jawatan dan sebagainya, akhirnya menjadi takabur. Jadi pengajaran, bila kita baca kisah Fir'aun, kita mengambil pengajaran bahawa kadang-kadang harta benda dalam bentuk kesenangan duniawi ini akan menyebabkan kita itu berasa takabur. Jadi kita cuba elakkan. Okay. Dan kalau nak dibandingkan di antara fakta dan juga bentuk gaya penceritaan, mana satu lebih menarik? Kalau cikgu kat sekolah, dia terangkan ini, dan berbanding kalau dia kata cikgu ada satu cerita, mana lebih kita tertarik untuk mendengar? Bila cikgu tu kata saya ada satu cerita, siapa ada cerita? Jadi bentuk-bentuk seperti itu kita akan terima dalam bentuk yang lebih lembut dan juga lebih lunak berbanding dengan fakta dan juga fakta. Jadi ini merupakan salah satu bentuk uslub Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan sampaikan kepada kita untuk kita itu mengambil pengajaran. Jadi kisah itu sebablah kisah Isra' dan juga Mi'raj ini selingkali diulang-ulang supaya kita mengambil pengajaran.
Baik, antara sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita mengulang penceritaannya saban tahun ialah kisah Isra' dan juga Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan satu mukjizat besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan pada mana-mana nabi. Betul, Musa alaihi salam merupakan kalimur rahman, merupakan nabi yang Allah Taala berikan dia itu kemampuan untuk bercakap direct. Nabi SAW bukan sekadar bercakap direct dengan Allah Ta'ala, bahkan berjumpa dengan Allah Ta'ala dekat Sidratul Muntaha. Maka ini hanya khas untuk Nabi SAW, tidak diberikan kepada Nabi selain daripada Muhammad SAW. Setiap umat Islam wajib mengimani bahawa peristiwa ini berlaku. Namun demikian, terdapat pelbagai riwayat yang lemah dan tidak patut diceritakan oleh penceramah di meja kuliah berkenaan peristiwa Isra' dan Mi'raj telah tersebar luas. Dan saya suka untuk menarik perhatian muslim-muslimat, ikhwah, yang dakwah sunnah kita ini sebenarnya berlegar di sekitar ini juga. Biasanya dakwah sunnah membaikkan apa? Membersihkan fahaman masyarakat daripada syirik, membersihkan fahaman masyarakat daripada perkara-perkara bid'ah. Dan termasuk di antara dakwah sunnah adalah membersihkan agama ini daripada kisah-kisah dongeng dan juga tidak sepatutnya diceritakan. Dan saya kira itulah sebab kenapa buku ini terbit. Kalau sekadar menukilkan, saya rasa semua orang boleh menukilkan. Dan kalau kita baca kalau kita boleh pecahkan juzuk buku ini, pada sebahagian besar juzuk yang pertama itu peristiwa yang kita dah maklum. Kita baca sebagai satu pengajaran untuk kita. Tapi di bahagian belakang buku ini yang menarik, kerana dia membersihkan salah faham terhadap beberapa peristiwa yang sebahagian itu palsu, manakala ada yang dhaif, yang tidak patut pun kita jadikan sebagai hujah dalam beragama. Jadi semoga buku ini sedikit sebanyak dapat memberikan gambaran yang benar berkenaan peristiwa ini, merungkai kerumitan dalam beberapa isu, menjelaskan status sebahagian riwayat dan menjawab sebahagian persoalan saudara kita berkenaan peristiwa yang agung ini. Amin. Baik, jadi kita terus ke muka surat yang ke-6. Menurut para ulama sirah atau pakar sejarah Islam yang mengkaji sirah nabawiyah, peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan tasliyah, bentuk hiburan, kerana terdapat beberapa peristiwa yang menyebabkan Nabi SAW itu berduka cita, sedih, ataupun dalam bahasa kita tidak termotivasi, ataupun motivasinya jatuh. Jadi sebagai untuk menghiburkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama dengan Nabi SAW. Maka Allah Taala menjalankan Nabi daripada Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis, atau Baitul Muqaddas, kemudian diangkat ke langit. Jadi dia merupakan satu bentuk tasliyah khas untuk Nabi SAW. Bila kita sebut khas untuk Nabi SAW, maka kesimpulannya apa? Peristiwa ini tidak akan lagi berlaku kepada mana-mana manusia. Hanya khas untuk Nabi SAW. Tidak berlaku dekat saya, tak berlaku dekat muslim-muslimat sekalian. Jadi kalau ada ajaran sesat kata saya di-mi'rajkan, ketahuilah itu merupakan satu perkara yang batil. Ia merupakan satu peristiwa yang Allah Ta'ala jadikan untuk memujuk Nabi-Nya, untuk menaikkan kekuatan dan semangat baginda selepas apa yang berlaku dalam hidup baginda. Pengajaran awal muslim-muslimat. Dakwah ini ada, kita panggil apa? Ada ombaknya. Kadang-kadang ada dakwah, kadang-kadang kita sebut kat orang, orang tak terima. Nabi SAW sendiri pun berasa apa? Berasa terasa hati. Ini kan pula kita. Ini kan pula kita. Jadi kalau ada orang kata saya pergi dakwah orang tu saya terasa hati, jangan pula kita kata kat dia awak ni tak ada semangat, kata apa? Awak punya dakwah ni apa cepat futur. Awak punya dakwah ni tak sepatutnya begitu. Tak, sebenarnya dakwah itu ada naik turunnya. Kadang-kadang kita termotivasi bila kita berkumpul ramai-ramai macam ni. Apa perasaan muslim-muslimat? Nampak kawan-kawan ramai gitu. Rasa seronok dan juga rasa semangat kan? Rasa naik share gitu. Macam kita punya pengurusi tadi lah. Biasa ucapannya singkat. Pagi tadi ucapan ni panjang gitu. Mungkin sebab dia tengok ramai orang, semangat dia naik gitu. Jadi
Itu jugalah yang berlaku dekat Nabi SAW. Allah Azza wa Jal mengabdikan peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ini di dalam Al-Quran. Baik, saya nak tanya. Kalau kita lihat pada muka surat yang ke-6 itu, penulis mulakan dengan ayat Quran, Subhanallazi asra bi'abdih lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ada tak perkataan Isra' kat situ? Ada. Ada secara eksplisit, walaupun dia punya bentuk tu berbeza, tapi secara umum ada perkataan Isra' ataupun Asra, menjalankan. Di dalam Al-Quran ada tak perkataan Mi'raj? Siapa sini hafal Quran? Ada tak dalam Al-Quran perkataan Mi'raj? Surah apa yang ada perkataan Mi'raj? Oh, tak maksudnya peristiwa Mi'raj itu. Ma'arij itu maksudnya naik-naik gitu kan. Ada tak perkataan Mi'raj? Peristiwa yang Allah Ta'ala sebutkan yang menggambarkan ini peristiwa Isra' bukan tidak? Isra' itu maksudnya berjalan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjalankan Nabi SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Itu Isra', menjalankan pada waktu malam. Mi'raj, menaikkan Nabi SAW daripada bumi ke langit. Ada tak peristiwa menaikkan Nabi SAW daripada bumi ke langit disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Jawapannya adalah tidak ada secara zahir. Tidak ada secara zahir yang Allah sebut secara nyata Nabi SAW naik daripada bumi ke langit. Tidak ada secara zahir. Tetapi ada isyarat yang menunjukkan yang Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala dekat Sidratul Muntaha dalam surah An-Najm. Dalam surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidra Al-Muntaha. Itu peristiwa. Jadi kalau kita tanya ada tak peristiwa Isra', apa bukti Isra' itu disebut dalam Al-Quran? Ini surah Al-Isra' ayat yang pertama. Apa bukti berlakunya peristiwa Mi'raj? Tidak dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran secara jelas, tetapi isyarat itu ada pada surah An-Najm. Baik, kita bahaskan ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah apa ni? Surah Al-Isra'. Surah Isra' diambil sempena Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka ayat yang pertama itu menyebutkan peristiwa Isra'. Tapi apakah nama lain bagi suratul Isra'? Nama lain bagi surah Isra' merupakan surah Bani Israel. Suratul Isra' nama lainnya adalah surah Bani Israel. Buktinya dalam hadis riwayat Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anhu katanya apa? Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanam. Nabi SAW ini tidak tidur. Kita tahu bahawa di antara adab tidur adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis Tirmizi ini, Aisyah radhiyallahu anha beritahu, Nabi SAW ini tidak tidur, melainkan Nabi membaca hatta yaqra'a Bani Israel wa Zumar. Sehingga Nabi SAW baca Bani Israel dan juga Az-Zumar. Surah Az-Zumar kita tahu surah Az-Zumar. Apakah ini maksudkan surah Bani Israel? Surah Bani Israel merupakan surah Al-Isra' kerana kandungannya menyentuh tentang Bani Israel. Baik, Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan allazi yang menjalankan. Jadi Isra' itu daripada perkataan asra. Kata kerjanya asra, menjalankan. Jadi Isra' itu perjalanan pada waktu malam. Bi'abdihi, hambanya. Baik. Sini ada pengajaran yang menarik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menisbahkan abdihi? Dan para ulama tafsir ketika membahaskan perkataan bi'abdihi ini, mereka menyebutkan tidak ada di dalam Al-Quran bila perkataan abd digunakan kemudian bercantum dengan hi. Hi itu merujuk kepada Allah Ta'ala. Dhamir dalam bahasa Arab kita sebutkan.
melainkan ia akan merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada abdihi, perkataan itu abdun, kemudian bertambah dengan hu bukan hu yang kita sebahagian orang zikirkan. Hu kat situ merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhamir, apa tu maksudnya dhamir? Kata ganti diri. Jadi kalau abd bercantum dengan ha, maka ia merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengajaran lainnya, hamba ini muslimat merupakan satu martabat terendah dalam manusia. Strata manusia ni, kalau kita sebut dia tu hamba, dia merupakan martabat terendah. Tapi kat sini, bila hamba itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia merupakan salah satu bentuk kemuliaan. Kalau hamba dinisbahkan kepada Allah, maka ia merupakan satu pengiktirafan Allah Ta'ala bahawa dia ini memang hamba aku yang taat kepada aku. Jadi dia bukan bentuk kehinaan. Sekali lagi, kalau hamba itu dinisbahkan kepada manusia, hamba si fulan, hamba si Karim, ia merupakan salah satu bentuk kehinaan. Tetapi kalau hamba itu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, maka ia merupakan salah satu bentuk kemuliaan. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pada waktu malam, daripada Masjidil Haram sehingga ke Masjidil Aqsa. Baik, kita akan berhenti satu persatu untuk membahaskan faedah yang disebutkan para ulama tafsir terhadap ayat ini. Kalau kita perasan muslim-muslimat, kebanyakan ayat Al-Quran tidak memperincikan masa, kadang-kadang tempat. Disebut tempat itu tapi kita tak tahu kadang-kadang tempat itu kat mana. Tapi menariknya dalam suratul Isra ini, ayat pertama, Allah Ta'ala sebut daripada mana ke mana Nabi SAW itu dijalankan oleh Allah Ta'ala pada waktu malam. Apa faedah dia? Faedah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menunjukkan kemukjizatan. Dr. Razami juga ada sebut dalam buku ini. Boleh tak Allah Ta'ala naikkan Nabi SAW daripada Mekah? Daripada rumah baginda? Boleh, tak ada masalah. Terus naik, buka bumbung, terus naik. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mahukan. Tapi Allah Taala jalankan Nabi SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis sebab apa? Barulah berlaku mukjizat. Barulah orang akan tanya, kalau Nabi SAW katalah andai kata berlaku, Nabi kata kat orang Quraisy, kata malam tadi aku naik ke langit. Orang Quraisy kata, apa buktinya? Aku pun boleh klaim aku naik ke langit dalam mimpi. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala jalankan Nabi ke Baitul Maqdis, jadi ada pertanyaan ataupun ada berlaku pembuktian. Apa buktinya engkau berjalan ke Baitul Maqdis? Siapa yang baca buku ni ataupun pernah mendengar riwayat tersebut, Nabi SAW boleh ceritakan semula kepada orang Quraisy yang pernah pergi ke Palestin. Betul, Nabi itu berjalan pada waktu malam. Jadi barulah berlaku mukjizat. Mekah dengan Palestin yang kita sebut sekarang, Baitul Maqdis, itu jauh. Mustahil boleh jalan dalam satu malam. Jadi barulah berlaku mukjizat. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, untuk menunjukkan bahawa mukjizat ini Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kepada Nabi SAW. Pengajaran kedua, Baitul Maqdis simbol kepada apa sebenarnya? Siapa yang berada dekat Baitul Maqdis pada ketika itu? Siapa dia? Orang Ahlul Kitab. Sebagian ulama tafsir, kalau muslim-muslimat buka tafsir, mereka menyebutkan ini merupakan suatu simbolik bahawa agama samawi merupakan agama kesatuan, yang mereka itu sama. Mereka itu maksud saya Yahudi, Kristian dan juga Islam, sama dari sudut mereka itu menyuruh kepada tauhid. Jadi simbol Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan sebagian ulama tafsir menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala pulangkan semula Nabi SAW ke Mekah untuk menunjukkan bahawa agama terakhir yang muncul dekat Jazirah Arab itu merupakan agama yang semua kena ambil semula kat situ, bukan dekat Baitul Maqdis ataupun agama samawi yang sebelum itu. Jadi ini dua, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat ini
minal masjidil haram ilal masjidi al-aqsa alladhi barakna hawlahu, yang kami berkati di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami dapat memperlihatkan kepadanya petunjuk-petunjuk kami. Innahu huwas samiul basir. Di penghujung ayat ini, kita baca pada muka surat yang ke-7, Allah Azza wa Jalla berfirman bahawa Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada persoalan tak? Allah Ta'ala tutup ayat ini, innahu huwas samiul basir. Dia macam tak kena. Tak kenanya kat mana? Sebab peristiwa ini peristiwa tentang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan mukjizat kepada Nabi SAW, menjalankan Nabi daripada tempat yang jauh, kemudian angkat ke langit. Tiba-tiba di penghujung ayat ini, Allah Ta'ala beritahu apa? Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa? Jawapannya ada kat buku ni. Kenapa Allah Ta'ala tidak berkata sesungguhnya Dia Maha perkasa dan Maha bijaksana? Al-Azizul Hakim. Boleh saja. Dia berkuasa untuk memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam, lagi bijaksana. Kenapa Allah Azza wa Jal memilih untuk menyebut Maha mendengar lagi Maha melihat di penghujung ayat tersebut? Bukankah ayat ini bercerita tentang kekuasaan Allah yang berkuasa menentukan keajaiban, yang sepatutnya lafaz Maha perkasa dan Maha bijaksana digunakan untuk mengakhiri ayat ini? Kita boleh mendapatkan jawapannya jika kita mengetahui latar belakang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maksudnya apa? To be continue. Jawapan tu ada dekat bab yang berikutnya. Menariknya juga buku ini, muslim-muslimat, pengarang Dr. Razaimi pada muka surat yang ke-8 itu, kalau kita sama-sama lihat, telah pun meringkaskan kronologi dalam bentuk rajah begitu, Isra' dan juga Mi'raj. Jumpa ke jawapannya tu? Kenapa Allah Ta'ala tutup dengan innahu huwas sami'u al-basir? Innahu huwas sami'u al-basir. Kenapa? Kenapa? Ahsan. Sebab peristiwa ini, kewafatan Khadijah, kewafatan Abu Talib, sekatan ekonomi, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak di Taif. Ini merupakan peristiwa sedih. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa? Ya, semestinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan juga merintih kepada Allah Ta'ala, mengadu kepada Allah Ta'ala tentang susahnya perjalanan dakwah. Itu sebab ayat ini Allah Ta'ala tutup innahu huwa as-sami'ul basir. Subhanallah. Baik, latar belakang peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Ada 4 peristiwa semua sekali. Menurut para ulama sirah, baik kita masuk pada muka surat yang ke-10. Menurut para ulama sirah, sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, telah terjadi 4 perkara besar dalam hidup Nabi SAW yang menyebabkan baginda sangat sedih dan motivasi baginda sedikit menurun. 4 peristiwa besar berkenaan ialah, baik, suka untuk saya sebutkan, ada nota kaki kat situ, 3. Ini juga ulasan yang sangat menarik. Perkara ini normal. Perkara ini normal. Siapa kat sini yang tidak ada masalah? Masalah di tempat kerja, masalah dengan kawan-kawan, masalah dengan suami isteri dan sebagainya. Jadi bila masalah ini kita sebut berlaku dalam hidup kita, maka sebagai manusia biasa, fitrahnya kita akan rasa tidak termotivasi. Kerja yang kita buat itu kadang-kadang buat ala kadar. Kadang nampak dekat muka kita itu berasa sedih. Jadi ini merupakan perkara yang Islam meraihkan. Maksudnya ini merupakan fitrah manusia yang berlaku bahkan kepada Nabi SAW. Jadi kalau ada kawan kita sedih, bukan kita tonyoh kat dia, kita kata engkau ni sedih, iman tak kuat. Bukan. Engkau ni sedih, iman tak kuat. Bukankah itu isteri pilihan engkau? Bila isteri pilihan engkau, patutnya engkau bahagia sampai ke akhir hayat. Tak mesti juga. Kadang-kadang berlaku perbelahan dengan orang yang dicintai.
Perkara ini normal kerana walaupun Nabi SAW merupakan utusan Allah Ta'ala, namun baginda tetap seorang insan yang mempunyai jiwa dan perasaan. Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi biasa. Baik, kita masuk kepada peristiwa pertama, kematian Khadijah. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Di situlah nasab Khadijah itu bertemu dengan Nabi SAW. Kematian Khadijah radhiyallahu anha, seorang isteri yang duduk bersama Rasul, yang membenarkan Rasul, yang memberikan semangat serta motivasi kepada Rasul, yang memberikan buah fikiran yang baik kepada Rasul, dan yang memberikan hartanya supaya agama Islam berkembang. Takdir Allah Ta'ala, Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia pada era dakwah Islam yang masih awal. Nabi SAW menyayangi Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan semasa baginda bersama beliau, baginda tidak berpoligami. Apa maksudnya? Apakah maksud sayang itu, sayangkan isteri, adalah dengan tidak mempoligamikan dia? Apakah benar fahaman seperti itu? Boleh faham ke tak faham? Ke semua berkerut ni? Jangan susah hati. Nabi SAW menyayangi Khadijah. Ini kena tanya Dr. Azami ni. Bahkan ini soalan kena ditanya kat beliau. Bahkan semasa baginda bersama beliau, statement pertama sayang. Okay, statement pertama sayang. Bahkan semasa baginda bersama beliau, baginda tidak berpoligami. Jadi kesimpulannya apa? Sayangkan isteri adalah dengan tidak mempoligamikannya. Betul? Betul? Wah, jadi syubhat. Tak. Ada jawapan, tanya beliau. Bahkan Nabi SAW sebut, afdal nisa ahlil jannah. Sebaik-baik perempuan ahli syurga itu ada 4. Siapa dia? Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah binti Muhammad, kemudian Asya binti Muzahim, kemudian siapa yang terakhir? Maryam binti Imran. Jadi 4 merupakan wanita terbaik. Saya ulang sekali kalau mungkin ada yang terlepas. 1, Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah Fatimah binti Muhammad. Kemudian adalah Maryam binti Imran. Yang keempat adalah Asya binti Muzahim, isteri kepada Fir'aun. Baginda tidak berpoligami. Rasulullah SAW bersabda, Inni ruziktu hubbaha. Sesungguhnya aku direzekikan perasaan cinta dan kasih sayang kepada Khadijah. Apa pengajaran daripada hadis ini? Kita pernah bahas hadis ini kat sini. Apa pengajarannya? Kalau muslim-muslimat tenung hadis betul-betul. Ni cinta ni, semua subjek yang biasanya muda-mudi suka cerita. Bahkan yang tak muda-mudi pun suka cerita tentang benda ni. Inni ruziktu hubbaha. Sesungguhnya aku direzekikan akan kecintaannya. Apa maksudnya? Apa pengajarannya? Ada kat bawah tu. Nota kaki nombor 4. Cinta merupakan suatu rezeki. Ada orang usaha macam-macam supaya dirinya dicintai, tetapi takdir Allah Ta'ala tidak merezekikan dia untuk dicintai. Cinta merupakan suatu kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cinta merupakan rezeki daripada Allah. Saya bacalah nota kaki. Ramai orang kaya memperoleh rezeki yang banyak dari sudut harta. Akan tetapi Allah Azza wa Jal tidak merezekikan cinta kepadanya. Dia sayangkan seseorang, namun orang itu tidak menyayanginya. Asal tiba-tiba jadi romantik ini. Ada terselit kat dalam buku ni. Ini juga jadi pertanyaan ni dekat Dr. Zaimi. Kenapa dia letak ni? Apakah dia ingin berpoligami?
Dia sayangkan seseorang namun orang itu tidak menyayanginya. Tetapi Nabi SAW menyayangi Khadijah radhiyallahu anha dan Khadijah menyayangi baginda. Cinta yang berbalas cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Sebab apa? Kalau cinta tidak dibalas cinta, tapi kita nak kahwin juga, itu namanya paksaan. Apakah paksaan dibolehkan dalam Islam untuk bernikah? Boleh tak paksa orang kahwin? Dalam mazhab Syafi'i, ada dua orang yang boleh paksa kahwin, yang kita sebut sebagai wali mujbir. Mujbir tu maksudnya dia boleh paksa. Siapa dia? Ayah dan juga datuk. Ya. Itu perbahasan lain. Islam bukanlah bersifat rigid sehingga kan orang yang kenal sunnah perlu serius sepanjang masa. Ini sebenarnya yang nak disampaikan. Maksudnya Islam itu juga meraihkan perasaan. Bukanlah maksudnya kenal sunnah, dahinya mesti berkerut. Itu bercantum gitu kan. Ada orang datang pada waktu pagi, kita senyum kat dia, bagi salam, dahinya tu berkerut. Bercantum, macam mukanya tu baru lepas operation. Kalau senyum, luka balik dia punya apa, bekas operation tu. Islam tak seperti itu. Ada waktu dia melayan perasaannya. Cinta ini fitrah, cuma agama Islam membimbing supaya jika seseorang lelaki suka pada seseorang perempuan, maka lelaki tersebut perlulah menzahirkannya. Zahir cinta lelaki itu kalau dia benar-benar cinta kepada seorang wanita, maka apa yang dia perlu buat? Dia perlu menikah. Bahkan hadis yang popular, saya yakin dan percaya semua pernah dengar hadis ini. Nabi SAW sebut, lam nara lil mutahabbaini mithlu an-nikah. Tidak akan ada gambaran yang boleh kita perhatikan bagi dua orang yang bercinta seperti mana nikah. Para ulama membahaskan hadis ini. Apa maksud Nabi tu? Cinta maksudnya tidak akan kita dapat gambarkan dua orang yang tengah bercinta seperti mana nikah. Sebab kalaulah orang itu sekadar bercinta, dia akan ada batasnya. Akan ada batasnya. Pandangannya tak boleh berkhalwat dan sebagainya. Tapi bila dah bernikah, dia bebas untuk melakukan segala-galanya. Jadi dia merupakan penambahan terhadap perasaan cinta. Jadi itu sebab Nabi SAW sebut, lam nara lil mutahabbaini, kami tidak melihat bagi dua orang yang saling kasih mengasihi seperti mana orang yang bernikah. Jadi kalaulah muslimat dipinang oleh seorang lelaki, dia kata, saya sukakan awak. Muslimat biasa sebut apa? Ha? You. Apa asal tiba-tiba you? Apa sepatutnya kita sebut kan? Wah, serius benar. Katalah, saya, kalaulah dia minat, maka dia kena buktikan cintanya. Dengan apa? Dengan datang jumpa wali saya untuk meminang. Kalau dia tak suka, bagi tahu terus terang, saya tak suka awak. Boleh macam tu? Okey, baik. Inni ruziktu hubbaha. Nabi SAW kata, aku direzekikan untuk mencintainya. Kemudian pada muka surat 12 itu, nokta kaki itu panjang. Okey, ini peristiwa nak buktikan bahawa Islam ni bukanlah maksudnya rigid, itu sahaja dibincangkan. Sunnah, bida'ah, syirik, konspirasi. Tapi ada, kadang-kadang kita ini melayan perasaan dengan keluarga kita. Buktinya, pada muka surat 12 itu hadis yang dinyatakan oleh Prof tentang peristiwa Nabi SAW berlumba lari dengan Aisyah. Jadi boleh bacalah hadis tu. Lepas ni, nak ikut sunnahnya, apa dia? Lumba lari dengan isteri masing-masing. Baik, Khadijah radhiyallahu anha juga menyayangi Nabi SAW semasa baginda meniagakan barang Khadijah di negeri Syam. Beliau merasakan bahawa baginda merupakan orang yang amanah dan beliau sendiri yang meminang baginda. Kita tahu bahawa Khadijah sebelum dengan Nabi SAW, Khadijah telah pun bernikah sebanyak 2 kali. Khadijah telah pun bernikah sebanyak 2 kali.
Jadi apa punca Khadijah bernikah 2 kali ni sampai masuk yang ketiga Nabi SAW? Sebab kedua-dua suaminya itu meninggal dunia. Jadi kalau kita boleh buat secara umum ini, kita tak pasti, tapi secara umum kita boleh gambarkan Khadijah ini sangat supportif kepada pasangannya. Maksudnya perkahwinan itu berjaya, tidak bercerai. Isteri pertama pula, suami pertama meninggal, suami kedua pun meninggal. Itu sebab Nabi SAW ada anak tiri daripada Khadijah radhiyallahu anha. Siapa suka dulu? Nabi SAW suka dekat Khadijah ataupun Khadijah suka dekat Nabi SAW? Ini selalu dijadikan contoh ni. Apa macam mana? Pergi mencari timba. Baik, macam mana Nabi SAW itu dipinang? Apakah Khadijah sendiri sebut, saya suka kat awak? Jawapannya adalah tidak. Dia untuk khidbah satu orang, lelaki ataupun perempuan, perempuan boleh suka kat lelaki, lelaki boleh suka kat perempuan. Dia khidbah itu ada macam-macam bentuk, cara. Ada yang berani terus datang jumpa mak bapak, cakap, pakcik saya nak kahwin. Itu memang gentleman sungguh lah. Kalau muslimat pun ada juga macam itu. Saya nak kahwin dengan awak. Awak nak kahwin tak? Tak nak sudah. Ada yang macam itu. Tapi Khadijah ini dia melalui perantara. Perantara dia siapa? Bernama Nafisah binti Umayyah. Nafisah. Ataupun sebahagian sebut nama popularnya adalah Munabbih. Nafisah binti Munabbih. Jadi begitulah peristiwa Nabi SAW menerima lamaran Khadijah. Dan masa itu pun Nafisah berjumpa dengan Nabi SAW. Nafisah tanya mukaddimah, dia kata, wahai Muhammad SAW, kenapa engkau tak bernikah lagi? Kemudian Nabi SAW berikan reason kenapa dia tak bernikah lagi. Dia kata, aku ni anak yatim, orang miskin di kalangan Quraisy, macam mana aku nak menikah, katanya. Jadi itu ada peristiwa lain, mungkin daurah lain. Baik, Khadijah radhiyallahu anha merupakan isteri yang disayangi oleh Nabi SAW. Beliau banyak memberikan sumber inspirasi kepada baginda. Antara sumbangan besar beliau kepada baginda adalah ketika mana baginda menerima wahyu yang pertama daripada Allah Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. Kita terus baca dia punya terjemahan pada muka surat 15 supaya tak panjang. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang baik dalam tidur. Mimpi itu datang jelas seperti cahaya pagi, kemudian baginda dijadikan suka menyendiri. Baik, kalau kita tengok pada teks hadis tersebut pada muka surat 13, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang salihah. Apa maksud mimpi yang salihah? Apakah dia bermimpi satu orang yang bernama salihah? Bukan. Ru'ya as-salihah maksudnya adalah ru'ya as-sadiqah. Maksudnya Nabi SAW bermimpi perkara yang bagus dan mimpi tersebut menjadi realiti. Itu maksudnya ru'ya as-salihah. La yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subh. Nabi SAW tidak bermimpi, melainkan mimpi itu datang seumpama falak as-subuh, mentari subuh ataupun cahaya subuh. Nak kata berlaku sebiji yang macam Nabi SAW mimpi. Itu terang benderang itu. Oh. Jadi ini merupakan permulaan wahyu. Setiap kali Nabi mimpi, jadi seperti mana yang Nabi SAW mimpikan. Jadi itu Allah Ta'ala berikan muqaddimah bahawa ada peristiwa besar yang datang ke Nabi SAW. Baginda selalu menyendiri dan bertahannuth. Tahannuth ini maksudnya berkhalwah, seorang-seorang untuk beribadah. Apakah berkhalwah seorang diri untuk beribadah ini merupakan sunnah? Jawapannya adalah tidak. Ia tidak sunnah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengulas berkenaan dengan peristiwa ini. Maksudnya bersendiri untuk beribadah. Dia kata kalaulah bersendirian untuk beribadah itu merupakan sunnah, nescaya setelah Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul, maka Nabi akan memerintahkan sahabat juga untuk bertahannuth. Tahannuth maksudnya bersendiri untuk beribadah. Cari tempat, pelosok mana, kat gua mana, kemudian berzikir. Benda tersebut tidak syar'i, ataupun kita sebut tidak sunnah.
Selama beberapa hari sebelum turun untuk mengambil bekalan, kemudian naik semula sehinggalah datang kebenaran kepada baginda yang ketika itu berada di Gua Hira. Jibril datang kepada baginda lalu berkata, bacalah. Baginda membalas, saya tidak boleh membaca. Jibril pun memeluk baginda sehingga baginda berasa penat dan lemas, kemudian baginda dilepaskan. Jibril pun berkata lagi, bacalah. Baginda membalas, saya tidak boleh membaca. Jibril memeluk baginda buat kali kedua sehingga baginda berasa penat dan lemas, kemudian baginda dilepaskan. Baik, apa hikmahnya Jibril memeluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebanyak berapa kali? Berapa kali kat sini? 2 kali. Barulah Jibril membacakan wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya dipeluk gitu? Untuk memberikan, bukan ada orang dipeluk tenang. Ya kot, mungkin kalau suami peluk isteri tenang kot. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, dia kata apa? Untuk memberikan qawiyah nafsiyah, maksudnya kesedaran. Kalau orang tidur, kita pergi peluk dia, apa jadi kat dia? Dia akan sedar dan juga celik gitu, terjaga. Jadi ketika Nabi SAW bersendiri kat dalam gua, tiba-tiba dia peluk. Jadi nak berikan kesedaran supaya hati itu kata sedar untuk menerima wahyu yang berat. Jadi itu sebab Jibril AS memeluk Nabi SAW sebanyak 2 kali. Wallahu alam, telah pun sampai 9.50. Jadi kita berhenti rehat. Mungkin ada sebahagian yang nak ambil refreshment dan juga mungkin kita mengatur kedudukan di tempat ini. Jadi kita akan sambung pada pukul 10 ke 10.05 insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.